di mana wawancara yang kita dikongsikan sebentar lagi ialah mengenai dengan shift your perspective, di mana narasumbernya pun sudah kita hadirkan di sini. Itu kita akan bersama dengan Ketua Penyelaras Projek Shift Youth Perspective kumpulan Nadi Ashura, iaitu Puan Siti Aisyah binti Haji Shahrin. Assalamualaikum, selamat datang. Okey, baiklah, dan seorang lagi iaitu Naib Yang di-Pertua, dua selaku pengurus Projek Youth Disability Camp Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya bersama dengan Tuan Muhammad Hamzi Omar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita ni kerana sudi datang untuk bersama kami bersama dengan penonton di Rampai Pagi pada pagi ini untuk mengongsikan mengenai dengan projek Shift Your Perspective ni, Serena. Jadi alhamdulillah, sebenarnya ini merupakan antara lain projek yang diusahakan oleh kumpulan Nadi Ashura, dan sebenarnya projek kumpulan Nadi Ashura ini para ahlinya merupakan para peserta yang mengikuti program eksekutif muda. Program eksekutif muda untuk kohort yang ke-10 yang diadakan di IPA, Institut Perkhidmatan Awam. Jadi mereka ni sebenarnya di kalangan para pegawai di Jabatan-Jabatan Kerajaan Negara Perluan Darussalam. Jadi kumpulan Nadi Ashura ni memperkenalkan satu projek yang digelar Shift Your Perspective ini. Mungkin untuk mukadimah juga ni dapat menerangkan lebih lanjutlah mengenai dengan program ini. Ya, silakan. Terima kasih Puan Umu dan Puan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton semua. Pertama sekali, bagi pihak kumpulan kami Nadi Ashura serta mewakili rakan kerjasama kami iaitu Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dan agensi-agensi yang terlibat, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Rampai Pagi kerana memberi ruang kepada kami untuk berkongsi mengenai program dalam projek jangkauan komuniti kami yang bertajuk Shift Your Perspective. Ini merupakan projek komuniti kami di bawah program eksekutif muda YEP 10 dijalankan dengan kerjasama MKOKU. Program ini diadakan sempena Youth Disability Camp, iaitu sebuah inisiatif sulung MKOKU yang menumpukan kepada pemerkasaan golongan belia OKU. Jadi salah satu usaha kami untuk menyokong inisiatif ini adalah melalui pendekatan berasaskan empati, iaitu dengan menjalankan program simulasi interaktif untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum supaya dapat memahami dan mengalami sendiri cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU ini dalam kehidupan seharian mereka. Jadi itulah serba sedikit perkenalan berkenaan dengan projek yang diperkenalkan ataupun bakal dilaksanakan oleh kumpulan Nadi Ashifa ini, ya. Ashura ini, maafkan saya. Baik, sebenarnya di sebelah Aisyah merupakan Hamzi. Ya, Hamzi merupakan yang di-Pertua 2 bagi Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya, MK. Kalau saya menyebut MKOKU, rupanya MKOKU. Okey, itu cara sebutannya. Kita ajukan pula kepada Hamzi ni. Betul, mungkin dapat kita ajukan soalan seterusnya kepada Tuan Hamzi untuk mengongsikan latar belakang dan pengisian untuk program ini. Silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan mengundang Rampai Pagi ini. Alhamdulillah, Youth Disability Camp ini adalah salah satu acara julung-julung kalinya diadakan oleh Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya dan gabungan 9 persatuan OKU di Brunei Darussalam. So, objektif Youth Disability Camp ini kira kami sasarkan kepada belia OKU tu. Salah satunya objektif kami untuk memberi peluang dan pengenalan kepentingan tentang the Convention on the Right of Person with Disability, kira hak kesesamaan orang kurang upaya atau in international atau ia punya legalnya tahu, dia orang human rights lah untuk OKU. So pesertaan ini terdiri daripada golongan OKU, OKU belia, penjaga, ibu bapa dan tenaga pengajar. Dan juga kami memberi kesadaran kepada OKU ini tentang kepentingan
kepada penjaga dari segi penjagaan perkhidmatan itu untuk OKU itu melalui bengkel dan sesi perkongsian, dan memberi memberi kesedaran, meningkatkan jati diri OKU ini lebih berani untuk keluar daripada kepada masyarakat ramai lah, artinya diorang involve dalam society itu sendiri. Orang indah lagi takut untuk keluar dan menghiraukan tentang OKU itu. Pasal tani pun untuk apa orang yakin yang OKU ni pun boleh hidup bermasyarakat lah. Betul. Jadi mungkin juga dapat dikongsikan bila program ini diadakan dan siapa yang terlibat dalam program ini, silakan. InsyaAllah yang akan terlibat juga of course daripada pihak Nadi Ashura tu selaku rakan kerjasama, and then juga acara ini akan diadakan pada 14 hingga 16 Ogos. Pesertanya daripada golongan OKU yang pelbagai kategori tu, OKU penglihatan, OKU pendengaran, OKU anggota, pengguna kursi roda, ada OKU autism, ada penjaga daripada Down syndrome. So tadi kami akan mengcross kepentingan itu masing-masing untuk menjadikan satu dasar lah untuk melihatkan kepentingan CRP dia itu sendiri. Ya mungkin dalam hal ini saya ajukan lagi soalan kepada Puan Aisyah. Sebelum itu berapa KPI penyertaan program ini, dan mungkin Puan Aisyah juga dapat memberikan penjelasan lanjut berkenaan dengan kenapa agaknya tema Shift Your Perspective ini dipilih sebagai projek bagi kumpulan Nadi Ashura ini dan menerangkan objektif utamanya. Okey, terima kasih. Bagi sasaran untuk youth disability kami ini, kami target dalam 45 peserta lah. Jadi 5 peserta dari setiap NGO, tapi ia tertakluk juga kepada perubahan semasa. Manakala bagi tema Shift Your Perspective ini, ia dipilih kerana kami ingin masyarakat benar-benar memahami realiti kehidupan OKU melalui simulasi interaktif dan latihan praktikal. Bukannya sekadar tahu secara teori saja, tapi benar-benar ia dirasailah. Jadi program ini memberi peluang kepada peserta untuk menempuhi sendiri halangan fizikal dan sosial yang dihadapi oleh OKU agar timbul empati dan kesedaran yang mampu mendorong tindakan. Dengan inisiatif ini, kami berharap ia dapat mengubah persepsi masyarakat dan menggalakkan penglibatan yang lebih aktif dalam kalangan sektor awam, swasta serta penggubal dasar. Kami ingin menyemai kesedaran yang dapat diterjemahkan kepada tindakan nyata dengan tujuan utama untuk memastikan tidak ada sesiapa yang ketinggalan dalam kemajuan negara. Objektif utama projek ini pula adalah untuk mewujudkan kesedaran berasaskan pengalaman sebenar serta menggalakkan kerjasama antara MKOKU dan juga pelbagai agensi dalam menyokong komuniti OKU secara menyeluruh. Kami juga ingin meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap potensi dan keperluan golongan OKU dengan menekankan kepentingan akses kepada pendidikan, pekerjaan dan juga infrastruktur inklusif agar mereka ni indah tercicirlah dari arus pembangunan negara. InsyaAllah. Jadi perspektif masyarakat menggalakkan perlibatan yang lebih aktif dalam kalangan sektor awam, swasta serta pengubahan dasar. Jadi sebenarnya program ini adalah untuk membuka mata orang ramai agar melihat persekitaran kita ni, adakah kita ni hanya memandang mereka begitu saja ataupun apakah pertolongan yang kita dapat lakukan untuk mereka ini agar mereka itu merasa mereka itu merupakan satu masyarakat yang bersama kita ni lah, bukan orang warga yang tercicir seperti yang dikatakan oleh Puan Aisyah tadi. Tapi ingin juga saya mengajukan soalan ni kepada Tuan Hamzi mengenai dengan apakah di antara aktiviti yang dijalankan sepanjang Youth Disability Camp ini, silakan. InsyaAllah nanti kami akan mengadakan acara disability camp ini, pengisiannya dari segi sesi perkongsian antara OKU ni. Pasal apa saya cakap sesi perkongsian antara OKU ni, kami kan mau lebih memahami dulu tentang OKU lain. Macam contohnya sekiranya OKU penglihatan kan, kami anda tahu apa
kekurangan ataupun kelebihan tentang OKU lain. Pasal dalam konsep the convention on the right person of disability, arusan ni mesti jalan selarinya orang, mesti bersama, tidak boleh berpihak kepada satu kategori. Yang mesti bersama kategori-kategori lain. So dari sana untuk kefahaman CRP dia tu, dia punya tuntutan mesti kami memahami tentang OKU atau lain. So dalam acara tu nanti kami akan akan belajar dari segi aspek pendidikan, kesihatan, social protection dan sebagainya lah. Dari sana itulah kami akan belajar keperluan OKU lain. Dan juga kami ada satu membuat game of life, and then dari sana kami akan tahu di mana belajar dari side diskriminasi ataupun reasonable accommodation. So dari sana tani akan menulis keperluan itu sekarang. InsyaAllah. Jadi sebenarnya ada perundingan bersama lah dengan penganjur John Tuana untuk memastikan keberkesanan dan berimpak bagi program ini bukan hanya kepada golongan sasaran tetapi cuba untuk membuka mata masyarakat untuk orang selepas ini kita ni adalah perlu berpartisipasi sama. Kita ni adalah satu komuniti, satu masyarakat di negara Brunei Darussalam. Berbalik kepada Puan Aisyah, mungkin dari pihak Puan ada ingin untuk menjelaskan antara lain penglibatan dalam Youth Disability Camp ini lebih lanjut lagi. Jadi penglibatan kami dalam Youth Disability Camp ini adalah dengan menjemput beberapa panel jemputan seperti Pusat Pekerjaan Brunei, Pejabat Wawasan Brunei, ada juga NGO, salah satunya ASEAN Youth Advocates Network dan beberapa panel lain. Jadi dengan tujuan untuk memberikan pendarahan kepada belia OKU ini mengenai kemahiran asas seperti macam literasi kewangan, seni bercakap, kepimpinan, persediaan kerjaya serta menunjukkan juga apa peranan mereka dalam menyokong wawasan Brunei 2035 dan matlamat pembangunan mampan SDG. Okey, dan seterusnya juga bagi acara kemuncak kami iaitu program simulasi Shift Your Perspective yang akan berlangsung pada 17 Ogos Ahad depan di Taman Mahkota Jubli Emas. Ia terbuka kepada orang ramai dan ia terletak di bawah jambatan penghubung Batu Satu. Jadi dalam program simulasi inilah para peserta akan berpeluang untuk merasai cabaran harian yang dihadapi oleh golongan OKU, termasuk dari segi cabaran penglihatan, pendengaran dan pergerakan atau mobiliti lah. Jadi ibu bapa yang ingin membawa anak-anak jangan risau. Kami juga ada menyediakan sudut kanak-kanak agar seluruh keluarga itu dapat turut serta dan sama-samalah memeriahkan program ini insya-Allah. Jadi maksudnya orang awam boleh hadir ni? Boleh. Ini untuk acara kemuncak kami sajalah pada 17 Ogos. 17 Ogos. Ya, jadi mungkin dapat kita ni kongsikan lagi ni acara kemuncak bagi program simulasi Shift Your Perspective akan berlangsung pada 17 Ogos Ahad depan di Taman Mahkota Jubli Emas. Dan jamnya mungkin dapat dikongsikan Jennifer. Atau caranya. Untuk acara Shift Your Perspective program simulasi tersebut, ia akan berlangsung pada 4 petang hingga 6.30 petang. Jadi untuk orang ramai yang ingin ikut serta, tiada bayaran dikenakan untuk mengikuti program ini. Ianya percuma dan orang ramai yang berminat boleh mendaftar dengan mengimbas kod QR yang ada pada skrin dan juga pada Instagram kami di Shift with Nadi untuk pautan pendaftaran dan maklumat lanjut. Barang pendaftaran juga boleh didapati melalui tinyurl.com/shiftwithnadi SHIFT with Nadi. Dan lebih menarik lagi, pelbagai hadiah istimewa menanti para peserta yang menyertai program simulasi ini. Jadi datanglah beramai-ramai, bawa bersama keluarga dan sahabat andai bis kita untuk merasakan pengalaman yang menyentuh hati, membuka mata dan memupuk empati. Ya, jadi ini adalah poster yang dikongsikan di skrin TV sebentar lagi. Ya, ini poster dapat dikongsikan Shift Your Perspective. Dan di antara simulasinya ialah penglihatan, pengerakan, pendengaran.
Dan juga bagi anda yang ingin berkunjung ke Shift Your Perspective ini adalah pada 17 Ogos 2025 pada hari Ahad dari jam 4 sehingga 6.30 petang, iaitu bertempat di Taman Mahkota Jubli Emas, iaitu di bawah Jambatan Penghubung Batu 1. Dan di skrin TV tersebut anda juga dapat imbas untuk mendaftar. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi, anda boleh saja berkunjung ke media sosial mereka, iaitu di laman Instagram Shift with Nadi. Jadi itulah ya, kita paparkan sekali lagi biar bis kita ni orang mungkin ada yang ingin terus mengimbas kod QR yang dipaparkan di kaca TV sebentar tadi ni umur. Baik, kita juga mengetahui dari segi penglibatan yang telah pun diterangkan sendiri oleh Puan Aisyah, penglibatan para kumpulan Nadi Ashura. Berapa orang sebenarnya dalam kumpulan ini, Puan? Okay. Dalam kumpulan kami ada 6 orang semuanya dari pelbagai kementerian dan jabatan. Baik ya, dan mungkin juga dalam hal ini Puan Aisyah dapat menerangkan, kerana tadi ada menyebut ada beberapa aktiviti menarik yang pastinya mengundang apabila masyarakat datang mereka boleh berpartisipasi dan sama-sama membuat aktiviti bersama dengan para peserta tu. Mungkin dapat dikongsikan apa barangkali antara orang aktiviti-aktiviti menarik tersebut, dan pasti ada hadiah-hadiah menarik juga ni. Ya. Okey, jadi aktiviti-aktiviti yang akan diadakan adalah program simulasi untuk menunjukkan cabaran yang seperti saya sebutkan tadi adalah cabaran penglihatan, iaitu dengan menggunakan penutup mata dan menggunakan tongkat white cane stick itulah. Dan seterusnya adalah cabaran pendengaran. Jadi peserta akan ditutup telinganya dan cuba untuk menekalah apa yang orang satu lagi itu cuba cakapkan. Dan seterusnya juga adalah cabaran pergerakan atau mobility. Jadi peserta ini ada berpeluang untuk menggunakan kerusi roda dan cuba melalui satu route yang kami akan sediakan itulah. Dan dorang dapat merasa macam mana rasanya untuk melalui satu-satu jalan itu, contohnya tanpa kalau ada tangga saja, ada rem, macam mana ia akan cuba naik dan sebagainya lah. Dan untuk juga hadiah-hadiah yang menarik yang telah kami sediakan ini, ia termasuk produk-produk istimewa hasil tangan para pelajar berpendidikan khas. Ini adalah sebahagian daripada usaha kami untuk menyokong dan mengetengahkan juga bakat serta perniagaan mereka kepada masyarakat umum. Selain memberi pendedahan terhadap hasil kerja mereka, inisiatif ini juga secara langsung menyokong dan memperkasa ekonomi golongan OKU dengan cara yang inklusif dan bermakna. Kami juga dengan sukacitanya ingin mengumumkan bahawa 50 hadiah eksklusif menanti peserta terawal yang mendaftar untuk program ini. Jadi kepada semua yang menonton, jangan lepaskan peluang ini. Daftarlah sekarang dan sertai kami dalam program simulasi Shift Your Perspective pada 17 Ogos 2025. Dan bagi Auda yang punya masa yang terluang, pada hari Ahad minggu depan ada 50 peserta terawal yang akan mendapat hadiah eksklusif ni, Sarina. Betul. Mungkin di antara aktiviti simulasinya pun kita didengarkan tadi memang sangat menarik, dan salah satunya ialah menggunakan kerusi roda dan cuba untuk berjalan road. Tapi saya pasti apabila ianya mempunyai obstacles itu memang susahlah. Kalau saya ingat lagi kalau sewaktu kecil kita ni menggunakan kerusi roda, kalau kita ni di hospital kita surong. Memang itu pada waktu itu memang sangat mudah, tapi apabila kalau kita diberikan kerusi roda yang betul dan juga mempunyai obstacle, jadi memang agak susah agaknya. Jadi di sini antara lain yang dapat saya visualisasikan dalam aktiviti hujung minggu itu nanti, masyarakat boleh merasai bagaimana keadaan rutinitas para individu yang mempunyai kelainan upayaan. Saya rasa ini cukup menarik sekali. Dan pastinya interaksi langsung peluang bersama dengan para peserta itu nanti dengan sekurang-kurangnya membuka mata dan mata hati kita ni selaku masyarakat untuk lebih terbuka kepada golongan ini. Dan untuk Hamzi sendiri, sebelum orang mengajukan soalan terakhirnya, Hamzi, bagaimana perasaannya apabila dilantik sebagai yang dipertua ataupun memegang jawatan tertinggi dalam MKOKU ini?
Bukan yang dipertua. Selaku naib yang dipertua. Naib yang dipertua, maafkan saya. Selaku naib yang dipertua dilantik oleh rakan-rakan daripada Persatuan Orang-orang Cacat Pelatihan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Saya merasai agak tanggungjawab itu lebih besar. Pasal kalau Majlis Kesejahteraan Orang Klien Upaya ni ia memerlukan dan memikul tentang polisi di negara kita ni dan menyorang keperluan dan tuntutan OKU penglihatan keseluruhan, bukan lagi ahli tu, maksudnya tu artinya yang bukan ahli kah artinya semua di dalam MKOKU itu sendiri. So dari sana yang orang lebih rasa bertanggungjawab lah untuk memikul tanggungjawab itu. Seterusnya mungkin Hamzi dapat kongsikan harapan MKOKU terhadap penganjuran Youth Disability Camp ini dan penglibatan belia seperti kumpulan Nadi Ashura dalam mendukung inisiatif ini. Silakan. Saya lebih mengharapkan kepada peserta ataupun di kalangan OKU, rakan-rakan OKU saya lebih berani dan lebih nyorang bersuara tentang keperluan masing-masing untuk mencapaikan wawasan negara kita ni, negara Brunei Darussalam lah tu. Dan pasal macam kalau sekiranya tadi anda bersuara, macam OKU tu anda bersuara, siapa tadi kan bersuara kan? Pasal nyorang zaman sudah berubah. Kadang-kadang mungkin lagi dulunya mungkin orang tak akan faham kita ni, tak akan faham keperluan tuntutan OKU tu. Tapi ini mesti OKU yang akan memahamkan orang. So tani yang mesti masuk dalam masyarakat itu, yang lebih inklusifnya orang, lebih orang berani untuk bersuara dan memerlukan kepentingan OKU itu sendiri. Dari sana lebih itulah orang lebih seronok, lebih faham tentang itu kan. Lebih dekat kita. Lebih dekat. Dan semestinya menunggu orang akan faham kita ni lah. Benar. Ya, betul. Bagaimana kumpulan Nadi Ashura ini tercetus idea untuk sama mewujudkan satu program yang turut melibatkan golongan OKU ini? Okey. Pada awalnya memang kami cuba approach lah NGO BIN apa ni. And then dorang yang mencadangkanlah untuk kami ikut sama dalam dorang punya Youth Disability Camp ini. Jadi bila kami melihat dorang punya objektif dan tujuan untuk memperkasa lagi golongan belia OKU ini, jadi kami pun memikirkan apa lagi yang kami dapat tolong tambah dalam camp ini untuk dorang belia OKU ini lagi orang macam confident lah untuk membawa diri dorang dalam masyarakat kita ni masa ni. Adakah juga sukarelawan turut memberikan khidmat, memberikan untuk kemudahan, kelancaran penyelarasan program ini? Bagaimana? Pada masa ni kami ada menerima beberapa request untuk menjadi sukarelawan. Jadi menerima request ni, menerima request lah. Ada yang untuk, mahu ni untuk berkhidmat dalam camp ni. Jadi insya-Allah ada beberapa syarikat yang akan membagi dorang punya tenaga atau untuk jadi volunteer dalam camp ini insya-Allah. Jadi ada masyarakat kita ni suka akan kerja-kerja community service ni, community outreach ni sebenarnya. Tambah lagi masa ni bertepatan masih orang dalam suasana bahang sambutan Hari Belia Kebangsaan. Kita ni semua adalah sama. Walaupun saya di atas pulang sudah sebenarnya. Memang ada kategori-kategori belia kita ni di Brunei sebenarnya. Belia di Brunei ditakrifkan berumur 15 hingga 35 tahun. Selebihnya merupakan pemimpin dan juga mentor belia. Jadi saya cukup berbangga dengan kewibawaan Hamzi sendiri memimpin insya-Allah dalam melancarkan ataupun melaksanakan youth camp ini nanti dinyatakan diadakan 14 hingga 16 bertempat di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah untuk Youth Disability Camp dan untuk program simulasi Shift Your Perspective pada hari Ahad 17 Ogos. Jadi mungkin untuk terakhirnya Puan Aisyah dapat mengongsikan harapan untuk belia-belia di luar sana. Okey. Jadi harapan utama kami adalah agar mesej projek ini dapat menyentuh hati masyarakat dan agensi berkepentingan melalui pendekatan visual dan naratif yang memberi kesan. Kami ingin meningkatkan kesedaran terhadap cabaran harian golongan OKU bukan sahaja dari sudut fizikal, malah juga sosial, ekonomi dan psikologi. Kami juga berharap projek ini dapat menjadi pencetus kepada
tindakan yang lebih inklusif seperti peluang pekerjaan, pendidikan yang terangkum, infrastruktur mesra OKU dan dasar yang lebih adil. Akhir sekali, kami ingin melihat terbinanya jaringan sokongan yang kukuh antara masyarakat, sektor awam dan swasta, serta peningkatan empati melalui dialog terbuka bersama pembuat dasar. Segalanya bermula dengan kesedaran dan diteruskan dengan tindakan, insya-Allah. Mungkin secara ringkas kita berikan juga peluang kepada Tuan Hamizi sendiri untuk harapan dan juga seruan. Saya akan balik cerita pasal sukarelawan tadi. Ya. Sebenarnya dari kumpulan Nadi Ashura ni sebenarnya dulu orang pernah mengikuti acara volunteer yang Persatuan Orang Cacat Penglihatan pernah buat dulu. Pun saya pun terkajut juga orang ada 10 tahun yang lalu kali ya, yang orang ni sanggup berganding bahu untuk mengikuti acara Youth Disability Camp. Itu yang saya sangat terharulah tentang itulah volunteer ni. Pasal pernah kami suarakan orang kepayahan dan kesusahan OKU penglihatan. Tapi masa ni daripada orang memikirkan OKU penglihatan, baik tak OKU keseluruhan. Maksud saya tu, saya mengharapkan bukannya orang golongan macam Nadi Ashura, kalau boleh semua masyarakat luar orang memandang tentang keperluan OKU ni dari segi kehidupannya orang, macam mana kan cara hidup berdikari, orang sosial yang Puan Aisyah tadi cakap pasal apa yang saya cakapkan ni, yang saya khawatirkan kalau sekiranya penjaga yang menjaga OKU itu tidak ada kan, so adakah OKU itu bersedia hidup bersendirian kalau tanpa, itu yang dikhawatirkan bagi saya sendirilah, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Ya, kalau mendengar kata-kata daripada Tuan Hamzi tadi memang terharu, tersentuh dan sebenarnya memang buka mata orang-orang, apalagi penonton yang menonton pada pagi ini memang rezeki bis kita lah kerana mendengarkan kata-kata daripada golongan OKU sendiri yang berani bersuara mengenai dengan hak mereka. Siapa lagi yang akan menjaga mereka kalau bukan masyarakat yang turut sama-sama berganding bahu dalam membantu mereka untuk lebih bangun dan menjadi orang yang berjaya. Siapa kata kalau orang berjaya ini tidak dapat berjaya? Masya-Allah. Ya, saya ada beberapa kita ni lihat kawan, buktinya sudah ada di sini. Saya ada beberapa orang kawan di kalangan OKU juga sehingga orang dapat melanjutkan pengajian sehingga ke master. Itu yang membuat saya bangga dan juga merupakan disability dalam penglihatan. Apapun, terima kasih kepada kedua-duanya. Semoga projek ini bukan hanya berhenti di setakat penganjuran sekali ini saja, tetapi lebih akan ada di masa akan datang. Dan kepada kita masyarakat Brunei, boleh meriahkan nanti 17 Ogos bertepat di Taman Mahkota Jubilee Emas, di kawasan, lebih tepatnya di kawasan Jambatan Penghubung Batu Satu. Berkumpul di sana, banyak tempat duduk. Kita pun boleh menggunakan apa saja kemudahan accessibility games yang akan disediakan oleh penganjur nanti. Terima kasih sekali lagi Tuan Hamizi dan juga Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu penutup yang sangat indah, betul, bermanfaat rasanya. Baik, Rapat Pagi sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, mudah-mudahan ada yang terbuka hatilah untuk sama-sama berpartisipasi dalam projek yang akan diadakan pada minggu depan ini. Saya Sarina dan juga rakan tugas umum. Ya, saya Ummu Salamah. Jadi kami undur diri. Auda, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tetapi azam yang mengalir dalam jiwa. Kami punya semangat berkobar-kobar, ingin menumpahkan jasa agar Brunei bersinar. Kerana wawasan Brunei 2035 bukan sekadar impian, tapi hasrat negara yang perlu diperjuangkan. Perjuangkan, perjuangkan, perjuangkan. Inilah kami YEB, YB, YEB, YB, YEB, YB.